باللسان يفقهون قولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Sudah hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan sebentar tadi dalam surah yang ke-6, Suratul Al-An'am, juzuk 8 ayat 116 dan 117. Berdasarkan ayat pilihan malam ini, kita jadikan satu maudhu, satu tajuk, iaitu taklid. Hurufnya ta, qaf, lam, ya, da, taklid. Itu dalam bahasa Arab. Ya? Kalau dalam bahasa Melayu, taklid ni makna ikut, mengikuti, contoh, mencontohi, meniru. Itu dalam bahasa kita. Dia kata dalam lughah, taklid dalam lughah, dalam bahasa ialah ikut, mengikuti, contoh, mencontohi, meniru. Itu taklid namanya. Ya. Islam sangat mengharamkan umat ini kita jadi taklid. Orang yang mengikut ni namanya muqallid. Ini kena faham dalam istilah bahasa Islam ni, kita kena faham. Dalam 3 perkara ini, pertama ialah disebut sebagai apa? Mujtahid. Yang kedua ittiba'. Yang ketiga taklid. Dalam kita mengambil hukum, dalam kita mengambil ajaran Islam ini, dia melalui inilah. Terutama golongan yang pertama adalah golongan mujtahid. Golongan mujtahid ini ialah ulama yang mampu dengan ilmu-ilmu dan syarat-syarat mereka berijtihad. Dia nak mengeluarkan semua hukum daripada Quran. Dia nak mengeluarkan semua hukum daripada hadis itu. Yang asalnya tak di kitab lain, itulah 2 buah kitab. Nak dikeluarkan hukum. Hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh, hukum harus. Dalam ibadah, dalam 5 hukum tadi itu, dalam ibadah, nak dikeluarkan pernah hadis tadi. 5 hukum tadi, dalam muamalah, dalam munakahat, dalam jinayah. Mereka ini adalah ulama-ulama yang dikatakan ulama mujtahid, seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Ini mereka ni layak kerana mereka punya syarat-syarat ilmu yang cukup. Memang mereka mampu mengeluarkan hukum. Ulama pada hari ini tak ada golong ustaz, tak ada. Ulama di kategori yang ini dia tak menjadi mujtahid. Sebab semua urusan agama, semua urusan Islam sudah dibahas, sudah dicerna oleh ulama-ulama ini. Mereka telah meninggalkan kitab-kitab mereka. Kami sebagai ulama kemudian duk study buku kitab apa, nak isikan, nak nyampaikan isi dia. Itu ya. Golongan ulama ni namanya golongan ittiba'. Dalam perkara Islam, dalam perkara mengamalkan Islam, dia mesti cari sumber dia. Dalam mengamalkan Islam, kami ini sudah tentu haram bertaklid. Dia kena cari sumber dia. Dalam ibadah, sumber dia Quran dia ada sumber dia, tak ada sumber dia. Nabi sebut taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bi
istima' kitab Allah wa sunnatul Rasul. Ini dua sumber ni. Dua sumber ni untuk kita tak sesat. Kami dah bagi jaminan. Jadi ulama mesti mampu menggali dan menyelidiki dua sumber itu. Ya, ulama dulu lah yang telah menyediakan benda itu. Kami ni benda dah siap tuannya, kan? Tak payah nak cari bahan-bahan nak buat benda tu. Ulama dulu dia nak cari nak buat buku lampu, contoh kan, dia nak buat buku lampu, dia nak cari bahan-bahan dia semua dia boleh buat. Macam kita ni, macam kami ni, buku lampu dah siap, ambil sudu yuk. Itu je ulama kami ni. Kitab dah ada lah, nak pening-pening apa? Tapi pening-pening pun kena bagi di kitab tu. Itu kami, mereka guru ni, ulama ni, dia itibak dalam mengamalkan Islam dan seluruh ajarannya. Kami mesti tahu dalil-dalilnya. Macam tentuan taklid orang awam ni. Tentuan ni taklid kan? Ya. Baik tentuan ni dari Quran sebagai hujah saya tadi untuk membahas tajuk ni. Tajuk belum habis lagi kajian. Tajuknya taklid. Gitu. Ya. Dah hukum pula pendek je. Tajuknya taklid. Orang belah perak kata taklid dia. Orang perak disimpulkan taklid. Kita ni nak kembali bahasa Arab. Taklid, taqaf lam yadal. Taklid. Ya. Baik, ayat tadi cukup jelas tuan. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang ke-6, ayat ini secara umum Allah mengharamkan umat Islam ni taklid. Taklid tadi apa makna? Ikut mengikuti. Kita buat perkataan berheren. Contoh mencontohi. Lagi meniru. Gitu ya. Sudah hadirin, yang kita nak ikut tu, dia mesti benda tu. Apa dalil yang tak ikut? Kan? Yang tak nak contohi atau mencontohi orang lain, apa dalil yang tak nak jadi contoh orang tu? Kan? Yang kita nak tiru, mesti ada bukti kita niru tu. Apa dalil yang ditiru tu? Benda tu baik ke tak baik? Bercanda dengan Islam ke tidak? Untuk niru itu. Kan? Ini masalah taklid ni tuan. Ulama-ulama seperti Jabadil Afghani bangun membuat satu usaha tajdid. Syekh Muhammad Abdul, Rashid Ridha, mereka bangun dan slogan mereka, perjuangan mereka ialah membasmi bid'ah dan taklid. Mereka-mereka ni seperti Ibnu Taimiyah yang diserang oleh orang yang tentu bahasa yang tak faham kan. Ibnu Taimiyah berkata Ibnu Taimiyah ni Jasimah luar terjemahan. Gitu. Mereka ni adalah golongan reformasi. Bukan Januar, reformasi. Perubahan untuk membersihkan Islam dari dipatuan taklid daripada mengamalkan bid'ah. Bangun ulama-ulama seperti ini. Kemudian bangun Asnal Bana dengan gerakan ikhwan. Menyeru dakwah, menyeru manusia supaya kembali kepada Islam, kembali kepada mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai role model kita, dan kembali kepada Islam yang sejati, Islam yang murni. Dan sampai hari ini gerakan-gerakan Islam bangun untuk reformasi. Ya, basmi rakyat ni jangan jadi apa? Taklid dengan mengamalkan bid'ah. Bid'ah cukup jelas Nabi kita, kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah ni benda yang kita reka, yang tak ada nas, tak ada contoh zaman Nabi, tak ada contoh zaman sahabat dalam perkara i'tiqad, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara syariat, tak ada contoh di zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Dia sebut sebagai satu benda baru. Tiap-tiap bid'ah tu Nabi kata sosial. Nabi kata tiap bid'ah tu sosial. Tiap sosial tu neraka pergi. Kata orang di sini neraka pergi. Ini tuan, ulama-ulama dibangun membuat tajdid, membuat perubahan. Menyeru manusia jangan jadi taklid, jangan mengamalkan bid'ah dalam agama. Sudah hadirin, ayat tadi belum terjemah lagi. Tanya balik surah apa tadi? Ayat yang saya bacakan tadi surah yang ke-6,
Surat Al-An'am juzuk 8 ayat 116 117. Dalam putusan Malaysia tadi Bitarian ada tiga tadi. Ini dalam Quran. Orang awam dia rujukan 3 tu lah. Orang awam yang dia sesat, jadi taklid tu surat khabar, putusan Malaysia, Bitarian 3. Itu bukan nilai kebenaran. Sumber-sumber macam tu. Sumber macam tu dia berukur yang nilai kebenaran Islam tadi, nilai hukum, hak atau batil, ya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nabi kata yang Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Quran pada bulan Ramadan, ia merupakan kitab sumber hidayah kepada kita, sumber bimbingan dalam hidup kita ini. Jangan sesat, iaitu Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia, memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan kebatilan hak yang batil. Furqan, Quran itu turun untuk membezakan hak yang batil, menjelaskan hak yang batil. Kita dalam mengamalkan Islam, kita mesti ada bukti, ada dalil, ada alasan. Jangan jadi patron. Firman Allah Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, nescaya manusia ini akan menyesatkan kamu daripada jalannya Allah Ta'ala. Kalau kita ikut kebanyakan manusia ini sebagai nilai untuk menentukan kebenaran atau kebatilan, maka kita akan sesat dengan manusia yang lain. Persoalan minoriti, ia persoalan kebenaran, bukan persoalan minoriti dan majoriti. Persoalannya adalah dalilnya, apa hujahnya yang anda ikut, anda amalkan. Mesti ada dalil, bisa ada alasan, bisa ada hujah. Jangan jadi patut, yang telah kata tadi, jangan patut kebanyakan manusia di muka bumi ini. Nah, mereka akan sesatkan kamu daripada jalannya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut di penghujung ayat itu, iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan mereka tidak lain hanyalah sangka-sangka saja. Mereka mengikut dengan sangka-sangka saja. Orang dapat turun ni, taklid ni, dia bukan yakin betul ke, tidak ke, dia zon ni. Zon ni tidak mencapai 100%. 100% namanya yakin, kurang 100% namanya zon, bawah lagi daripada itu namanya syak. Dalam perkara iman, kalau dua bawah itu zon, syak, waham, tapi baik sidadirin, Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangka belaka. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka tidak lain hanyalah yang mengikut-ngikut ni, sangka-sangka ni, akhirnya mereka akan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menolak kebenaran sebab pegangan tak kukuh. Kenapa? Tak terkelip. Tengok, sana ramai nampak, okey lah, sini pula manjangkan lah, yang sana nampaknya manjang menang, nilai apa sana ahlinya 1 juta, sini belum sampai 1 juta lagi. Sana manjang menang walaupun dimiku, sini manjang kalah. Dapat 4 lagi, lebih 1, tinggal 3. Macam itulah nilai ini. Syekh, bukan itu nilainya. Nilainya ialah ilmu. Apa dalilnya, apa hujahnya. Tu Allah ingatkan tuan ayat ni. Jika sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia, nasib mereka manusia akan menyesatkan kamu daripada jalannya jalan Allah Ta'ala. Sudah hadirin, ayat ini secara umum mengharamkan taklid. Ayat yang kedua, sudah hadirin, untuk melepaskan taklid ialah dengan jalan ilmu, sebagaimana disebut dalam surah 17, surah Isra, juzuk 15 ayat 36. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bil 'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ad ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti tanpa pengetahuan kamu. Ini lagi Allah Ta'ala bagi clear, lagi jelas lagi. Jangan kamu ikut sesuatu kalau tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kata Allah. Kerana besok di akhirat, kerana yang kita ikut ni sama ada kita ikut melalui pendengaran, sama ada kita mengikut melalui penglihatan,
akan ditanya di hadapan Allah, akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa tuan-tuan ikut, dengan tuan-tuan ikut perkataan dia, dengan pendengaran dia, atau dengan penglihatan dia, atau dengan hatinya. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan disoal masuk di akhirat di atas apa yang tuan-tuan ikut. Menunjukkan bahawa ayat ini, ya, persoalan taklid diharamkan oleh Islam. Nak lakukan suatu amalan, nak lakukan suatu tindakan, atau nak ikut orangnya, pastikan sumber-sumbernya. Boleh faham apa yang boleh itu? Boleh faham tak? Cakap sikit faham. Kalau faham, tak payah saya cakap orang faham. Sikit faham, saya lanjut ke faham. Sikit faham. Jadi saya sambung lah. Ya. Yang pelik, duduk-duduk, dia kata dia faham. Hebat. Baru duduk, tetap bertajuk, faham tak? Ini mulut hebat. Sudah hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok dalil yang ketiga, tuan-tuan. Ingat apa yang tuan-tuan ikut dengan pendengaran penglihatan hati ini akan ditanya dengan Allah besok kalau tak payah ilmu. Ayat yang seterusnya, surah yang kelima, suratul Al-Ma'idah, juzuk 7 ayat 104. Firman Allah Ta'ala mengharamkan taklid, mengikut mak bapak, mengikut budaya dalam masyarakat. Diharamkan sama sekali. Pastikan mak bapak kita tu, dia apa pahaman dia, apa ideologi dia, apa cara hidupnya dalam masyarakat. Budaya kita ni, apa budaya kita ni, bercanggah tidak dengan agama, bercanggah tidak dengan akidah, bercanggah tidak dengan syariat. Jangan jadi patuh. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada masyarakat jahiliyah, ini ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Kalau ini yang wujud pada zaman moden ini namanya jahiliyah moden. Kalau dulu namanya jahiliyah kuno. Ini kalau ada ciri-ciri di zaman moden ini namanya jahiliyah moden. Nah, apabila dikatakan kepada masyarakat jahiliyah, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengajak masyarakat jahiliyah, marilah beramal mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, ini Quran dan seluruh ajarannya, dan mengikuti Rasul, yaitu sunnah Nabi SAW. Kalau zaman dulu mereka secara lain mereka melihat Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Macam kita umat kemudian ni, kita tak nampak Nabi, ya ikut Rasul, ikut hadis Nabi SAW, ikut sunnah. Diajaklah masyarakat jahiliyah, marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul. Apa kata masyarakat jahiliyah ni? Kata masyarakat jahiliyah ni, dia kata apa dia? Yaitu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan